1 month. So for the first thing, you are introduced about the atoms and molecules. For the second part, mole concept, calculation, and for the last is stoichiometry. Okay, so dalam physical chemistry, all of them you are learn about calculation. So they are linked together. So kita hanya fokuskan atoms and molecules sahaja. Okay, apa yang you nak belajar dekat sini? Semua dah dalam you punya lesson. So kita discuss tentang proton number, nucleon number, isotope. So you must be differentiate between the three terms together. So kalau bahasa Melayu dia kata nombor proton, okay, nombor nukleon, betul? And then isotope. Cuma spelling je yang berbeza. For the right now, kita kena belajar terms in English. Okay. So we are learn about term in English. Lari. Okay, ni dulu. Okay. Sensitifnya. Okay. For this part. Okay. What is the meaning of the proton number? So proton number, the writing symbol should be Z. Dan symbol dia Z. Okay. Dia adalah nama lain dia atomic number. Nombor atom pada elemen tersebut. So siapa dia? Number of the protons in the nucleus of an atom of the element. So maksudnya proton number ni berada di mana? Dalam satu biji atom, okay, kita ada apa? Kita ada yang tengah ni, inilah nukleus. Di mana proton duduk? So sinilah proton itu berada. Dia bercharge positif. So the number of the proton in the nucleus of an atom. Okay. So how about a nucleon number? So the symbol is A. Kenapa mesti nak belajar symbol? Sebab lepas ni you akan belajar isotope notation. So another name we can call as a mass number. So we are refer to the total number of proton and neutrons of an atom dalam nukleus. So bermaksud dalam nukleus atom ini ada lagi satu. Okay, iaitu dekat sini dia ada neutron. Neutron dekat sini. So maksud hasil tambah neutron and proton, so dia akan jadi nucleon number. And how about isotope? So isotope, it should be 2 or more atoms of a same element. Bermaksud elemen yang sama, okay, dia mesti 2 ataupun lebih atoms yang memiliki same proton number tetapi but different in nucleon number. Okay, definisi mostly kat sekolah dah pernah belajar. Okay, kita pergi seterusnya. Kita nak bezakan dua perkara tersebut. Okay, so this is consider your notes page what? Dah buka nota? So this is lesson, our page is, sekejap. Okay, page 6. Okay, page 6. Lepas ni saya akan discuss satu perkara. Okay. So dekat page 6 ni, okay, dia nak bezakan atoms and ion. Tetapi these example are given in symbol isotope notation. Okay, apa isotope notation? Okay, isotope notation, it should be the writing is X symbol of an element, A the symbol for the nucleon number, Z the symbol of the proton number. So what is the meaning of our discussion for the chlorine here? Chlorine is element, 35 is nucleon number, 17 is proton number. How many neutron number? So dia cakap dekat sini neutron number adalah the summation between, okay, proton and neutron. So bermaksud 35 tolak 37, neutron kita adalah 18. So how about electron number? Berapa number of electron? Kenapa jawapan dia 17? Sebab? Kenapa jawapan dia 17? Izzah Atira. Kenapa chlorine ini number of electron is 17? Sebab nombor elektron dengan nombor proton sama je. Okey, bila proton dengan elektron sama, apa kriteria dia? Dia akan jadi neutral atom tanpa charge.
Okay, good. Okay. Kita nak bezakan sekarang ion. Okay. So, cara kira proton, neutron tu sama. Saya nak fokuskan dekat sini. Okay. Negative charge means the anion. So, bermaksud the number of the electron should be different with the proton number. So, kalau proton number kita adalah 53, so the number of electron should be at 1 electron sebab dia adalah negatif 1 dekat sini. So, the total of electron should be 54. So, the writing of the symbol charge should be negative 1. Tapi bila you buat isotope notation, element I, proton number 53, 53, and the nuclear number 127, and the symbol negative belong to the ionic charge, which is the anion. Tetapi kalau dia cation, nampak sini positif 2. Okay, cara tulis dia kata write the charge of ion, kena tulis positif 2. Tapi bila you write in form the isotope notation, so dia mesti nombor 2 depan, charge belakang. So berapa banyak elektron? 80 tolak 2. Ada soalan dekat sini nak tanya adik? Tak ada. Tak ada Okay, senyap tu tak ada lah. Okay, kita terus kepada example. Kita nak tengok faham ke tidak sebab saya percaya you dah baca dah malam tadi. Okay. Ni first lesson simple je dulu, ni risau. Okay, so ni samalah saya cerita paling secara detail. Bagi besar sikit. Ni pun sama yang benda ni tadi. Okay. So macam ni, kejap saya nak tahu. Dah lepas tak you dengar video? Sekejap Kalau tak lepas maksudnya saya kena sharing. Saya kena adjust saya punya computer system. Speaker dia kena berubah. Sekejap Dengar? Tak cikgu. Tak. Madam. Tak dengar? Okay, tak apa. Okay. So maksudnya komputer saya kena masuk stereo mix. Saya tak update lagi. Okay. Tak apa, nanti sekarang semua video saya akan sharing semula lah. Okay, melalui link. Sebab komputer ni tak masuk stereo mix, so dia tak boleh nak support dia punya volume. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Apa yang terkandung di dalam video ini? Okay, saya ambil kat mana? Saya ambil kat discussion tube dia. Pertama, dia fokus kepada cara tulis isotope notation macam saya terangkan tadi lah. Okay, so macam ni kalau net charge positif 2, dia fokuskan tentang elektron. So dia mesti lebih ke kurang pada magnesium dekat sini? Lebih ke kurang number of elektron dia? Proton dia 12. Kurang. So dia kurang. Okay, good. Itu yang penting sebenarnya. Okay, dah faham dah tu. Okay, now. Kat sini. Okay, macam biasa. Pergi semula dekat link dekat Telegram ataupun pergi dekat, you nak scan pun boleh, better dekat link Telegram. Klik bahagian viewboard. Okay, klik simbol pop quiz. Okay, bila you klik pop quiz, make sure masuk nama penuh ya. Okay, sebab yang sebelum ni ada yang saya trace tak ada nama penuh. Okay. Saya nak nama penuh student. Okay. So the question is, kita baca sama-sama. Give the number of proton and neutrons, electrons, also charged for the Hg. Hg ni siapa elemen dia? Okay, Hg. So mana data dia? Okay. So, sekejap saya movekan dia punya ni, dia tak gerak. Okay. Tu. Sekejap saya nak tutup sikit. Tak nampak soalan. Okay, this part. Okay. So, saya nak sekarang dengan menggunakan elemen Hg. Okay. So, cara you tulis. Okay. Cara you tulis. Jawapan yang you hantar dekat saya. Okay. Proton. Alamak. Sorry saya salah tulis. Proton. Okay. And then neutron. Salah lah. Tak nak. Kejap. Nanti kan tak faham. Okay. Apa simbol proton tadi? Kita apply terus. Okay. Sebab dia nak proton, neutron and so on. Okay. So maksudnya proton simbol dia apa tadi? Z. Okay, good. So Z. maksudnya nanti dekat jawapan kamu tulis label dia Z dulu. Alamak, dia lari. Sekejap Z. Okay, sama dengan. Lari lagi ni. Kena guna tab mana ni. Okay, Z dah. Lepas tu dia nak apa lagi? Proton number
nucleon number. Nucleon number maksudnya huruf A. Okay, huruf A. And then neutron number, buat huruf N sahaja. Okay. And then saya nak electron. Okay. So, isi sekarang. Dan juga charge dia. So, maksudnya charge tu positif 1 ke, positif 2 ke, and so on. So, maksudnya yang seterusnya adalah charge. Okay. So, send, tekan, Cikgu throw. nak saya kan? Charge. Cikgu, charge bagi atom tu. Dia nak soalan dia adalah, saya tutup balik soalan. Okay, soalan dia nak yang ni. Okay, give the number, nampak tak screen, buka balik screen screen ini, screen apa? Meet ni. Okay, soalan dia dekat dalam kamu punya telefon tu, dekat dalam viewboard, dia tak keluar soalan, dia hanya keluar whiteboard je. Okay, soalan dia tengok dalam kertas soalan pun boleh, dekat screen Meet pun boleh. Okay, sekarang ni soalan dia dekat sini. Okay, so saya nak kamu berikan nombor proton. Sekejap, pendek tak aktif. Okay, nombor proton, nombor neutron, elektron, tetapi saya nak ni je. Hg species je. Okay, maksudnya jawapan kotak yang pertama ni. Muka surat 7 dalam lesson. Madam, dia still cakap wait for question. Oh, dia step wait. Sekejap Tu? Tanda dalam tu? Cikgu, Ya, saya. nak set kat mana? Dia pop Nak kena set kat mana? pop quiz. Nak set dekat mana? Okay, dia macam ni. Bila you tekan, saya ulang. Saya tutup semula boleh, nanti saya tunjuk balik. Okay, kejap Saya tutup balik ni, tak boleh. Tengah run, okay. Kamu tekan je viewboard, masuk nama, pilih pop quiz. Ni, pilih simbol ni. Link. Simbol ni. Link dekat mana? Link dekat Telegram. Oh, kat Telegram. Okay. Link dekat, okay. Kalau link kat, bukan Telegram, saya buka balik dekat sini. Sekejap, saya bagi link. Link balik semula lah. Kalau tak boleh nak trace link dia. Sekejap ambil terus kat dalam chatting kita. Sekejap. Kamu buka kat Telegram ni, selalulah main dengan my link ni. Okay, pergi dekat sini. Sebab saya dah share video semalam kan. Okay, pergi. Klik dekat sini. Viewboard. Pergi dekat viewboard. Okay, tunggu dibuka. Sebab saya buka dua. Saya host, saya juga student. So, dia ambil masa. Okay, lepas tu dia akan keluar paparan masuk nama. Okay, so masuk nama dekat sini. Saya nak you masukkan nama penuh kamu. Okay, contoh nama penuh saya Anim. Okay, tekan confirm. Okay, kalau guna komputer dia akan bagi 3 paparan. Tapi kalau you guna telefon sahaja dia guna pop quiz dengan pool je. Semalam kita main pool, sekarang ni kita main pop quiz. Okay, tekan pop quiz. Dia akan bagi kamu satu kotak, maksudnya satu whiteboard. Okay. Sekejap sebab saya buka 2 benda. Okay, so ini whiteboard kamu tapi soalan tak keluar. So soalan tu dekat mana tadi? Soalan tu dekat sini tadi. Maksudnya dekat sharing saya punya Meet. Ini tadi, ni soalan dia. Okay, give the number of proton, neutron, electron untuk Hg species. So maksudnya dekat dalam you punya whiteboard, so you tulis dekat sini. Okay, saya contoh bagi hands on dulu nanti kita buat soalan lain pula. Dah kawan kamu tanya. Okay, contoh kamu boleh ambil pen ataupun type. Okay, soalan tu minta dekat sini. Okay, Hg species. Oh, besarnya dia punya tulisan dia. Okay, Hg. So, Hg kita proton number dia 80. And then nucleon number dia adalah 100. Okay, so berikan jawapan dia apa? Okay, nucleon. Nucleon tadi saya kata simbol dia adalah huruf A. Okay, so A sama dengan berapa? 100. Okay, and then Z. Proton number. Berapa nilai dia? 80. Okay, lagi saya nak apa lagi dalam soalan tu? Neutron number. So, saya berhuruf N je. So, neutron number sama dengan berapa? So, neutron tu macam mana tadi definition? Proton tambah neutron. So, bermaksud 100 tolak 80. 80. So, jawapan dia adalah 20. Okay, next. Electron number. So, disebabkan the data given is a atoms, so means kita punya charge adalah kosong. So berapa number of electron dia? Sama dengan proton, kosong. Lepas tu charge dia berapa? So charge dia sama dengan
kosong. Okey. Madam, Ya, saya. Apa tanya madam, terus? Ha. charge HG kat dalam soalan tu 200 dia punya ni. Oh, sorry. Saya salah salin. 200. Okey. So, ikut soalan lah. So, kalau sini 200, sini 200, and then sini 200. So, jawapan kita sini 120 lah. And then charge kita adalah kosong sebab label kita adalah atom. So, dah siap nak buat apa? Tekan sahaja simbol true. Bila you tekan sekali je. Tekan sekali, nampak? Dia terus bagi notification ini. Bermaksud saya dah dapat. So, macam mana saya nak tahu? Saya pergi balik kepada sistem saya yang kita tengah run sekarang, nampak? Inilah yang terkeluar. Tadi saya isi nama saya kan, Anim? So, saya dah tahu. So, student saya berada dalam kelas sekarang. Tu je trik saya sekarang untuk for the first lesson ini. Okay, faham? Okay, so saya dah bagi jawapan. Faham. Okay, good. Okay. Tak dapat send lah madam. Tak dapat Sama. send. Okay, tak dapat send, maybe line kot. Sama juga kan, tak boleh send. Okay, tak apa. Kalau tak boleh send, dia ada dua cara lain. Okay, cara yang seterusnya, dah selesai Okay, maksudnya Dah. tadi saya bagi jawapan Okay, so masih hantar. Okay, tak apa, nanti praktis Madam. lagi. Ya, saya, tanya. What if charge tu kita letak neutral instead of kosong? Salah. Okay, kalau you letak neutral, okay, neutral atom. Okay, kalau ditanya character for the isotope, so kita akan label perkataan neutral. Okay, tapi dia adalah charge. Charge ni maksudnya nombor. Nombor tu either kosong, positif 1, negatif 1. Tu je jawapan dia. Dia nak value. Charge tu maksudnya value. Perkataan neutral adalah karakter kepada elements. Okay, boleh? Madam, Ya, dah hantar tu tekan send sekali je kan? sekali je. Kalau you tekan double click, saya akan dapat 2 kali. Okey. Contoh, ada nama 2 kali kat sini. Nurdina Kristingana. Maksudnya tekan 2 kali. Nur Izzah. Tu jangan risau, tak apa. Saya boleh tahu dekat mana. Okay, so kita berhenti pasal atom HG. Okay, semua data kamu ini saya simpan. Saya boleh tahu kat mana. Okay, sekejap saya tunjuk Okay, masih lagi penghantaran tu. Tak masalah. Sekejap. Okay, sekarang ni saya simpan ke you punya data supaya saya boleh tahu hari ni kelas ni betul tak student saya datang. Mana dia? Jauh sangat. Okay. Hantar. Bagus. Laju tu. Okay. So, saya simpan je terus. Maksud saya dah boleh trace student saya dekat mana. So, dekat mana? Cik. Ya, tanya terus. Kalau padam dia terus padam ke macam mana you? Kalau padam, okay. Ni kalau padam macam mana? Dia akan kosong terus punya whiteboard. Dia kalau yang dah hantar tu dia dah kosong ke ataupun dia tak kosong? Dia dah hantar tu dia hilang terus. Dia tak You save boleh clear ke? dia. Dia tak save, dia save dekat saya. Dekat you tak save. Okay, faham. Selagi you tak tekan submit dekat saya, okay, dia takkan save. So save-nya dekat saya. So whiteboard tu, selagi you tak dapat notice success, perkataan success maksudnya tak ada data. Okay, faham So dekat mana save tu? Dekat sini. Saya simpan. Sekejap tu, masih lagi penghantaran tu laju tu. Okay, bagus-bagus. Masih aktif lah saya hari ni. Okay. So, sekarang ini pukul 4. Pukul 4? Pukul 3. Pukul 9. Okay ni. 2 petang semalam. Okay ni, nampak? Inilah daripada 50 orang, saya berjaya dalam pukul berapa tadi? Pukul 3, saya savekan ini sahaja yang hantar. Saya buka satu jawapan daripada siapa Okay, Quratul Aini. Saya tekan dia punya. Okay. Nampak tak jawapan dia? Terus keluar dekat sini. So, bila kita check betul tak jawapan dia, sebenarnya saya boleh return balik dekat kamu. Nanti lepas ni saya buat return balik. Okay. So, saya boleh trace lah siapa punya. Okay. Alright? Okay, good. Ada soalan nak tanya? Ni awal-awal ni memang ambil masa sikit lah untuk you biasakan guna viewboard. Laju sistem. Okay. Sekejap, kat mana viewboard saya? Okay. So, saya stop lah kat sini. Okay, soalan nombor 1 saya dah habis. Okay, sekarang ni saya nak main dengan charge. Sekejap Okay, ni pula. Ni pun sama. Okay, saya nak spesies CO
cobalt species. Sekarang, okay, laluan yang sama, guna pop quiz juga. Okay, cuba return dekat saya sebab saya tak buka lagi. Sekejap, saya host dulu. Okay, sebab yang ni dia akan berganda. Ni kena buang dulu. Okay, hantar dulu yang berkaitan dengan CO. Sekali lagi. Boleh padam yang telah kamu tulis tu. Okay, you hantar CO punya jawapan pula. Okay, dah selesai. Okay, aktif tu. Sorry tak madam, apa. tekan banyak kali. Okay. Sekejap. Boleh, tak apa. Sekejap tengok. Dia auto masuk sini. Madam, nama saya masuk tak madam? Ada, saya dapat noti. Kenapa kamu tak dapat sukses ke? Ada Bila saya tak? tekan tu dia tak ada. Ada tak sukses? Perkataan sukses tu? Tak ada langsung Tak ada. tadi lagi. Ya ke? Oh, lain tu. Ah. Dia kalau berjaya masuk, dia akan bagi sukses. Tak apa. Masih lagi. Cuba try sekali lagi. Dia mesti dapat noti sukses. Oh, maksudnya dah berjaya lah tu. Alright. Sah. Dah. Okay. Tak boleh juga. Tak boleh. Tak apa. Tak boleh tu masalah internet je. Tak apa. Tak boleh tu jangan paksa diri. Jangan risau. Okay, yang penting dalam lesson you buat. Okay. So saya bagi solution. Okay. Pada siapa yang tak lepas lagi hantar soalan tadi bermaksud dekat dalam lesson buku ni. Okay. Dalam buku ni. Nampak kan? Kita tengok gambar saya. Okay. Mana tadi? Okay. Yang handout kita pada soalan muka surat 7. So you snap gambar, lepas tu nanti kan saya akan buka notification dekat dalam Google Classroom. Okay, so ada yang mesej saya, cikgu Google Classroom tak boleh nak buka. Okay, tak jadi masalah sebabnya adalah kita tak ada lagi apa? Kamu tak ada lagi account Google. So tak apa, tak ada account Google tu. Nanti saya akan buat email Gmail untuk Google Classroom bagi siapa yang tak ada email. MOE Delima. Okay? Jangan risau. Kalau tak lepas tu jangan paksa diri. Okay. So saya stop dekat sini. Sekejap. Dia kena save dulu, nanti kan dia punya bahan hilang. Tak apa. Tak save pun tak apa. Saya akan save kemudian. Okay, kita teruskan kelas dulu. Okay, stop. So, masih lagi menghantar.
Okay, dah? Okay, tak apa. Kita boleh teruskan kita punya lesson. Sebab hari ni praktis dulu. Wah, ada lagi hantar. Izzah, dah banyak kali saya dapat kamu punya. Okay, dah stop. Okay, saya save Insya Allah, nanti kan saya cari data tu. Okay, so kita masuk kepada lesson kita yang seterusnya. Sekejap Masih lagi masuk. Okay, so tutup panel viewboard. Okay, fokuskan kepada lesson kita ni. Okay. Masih lagi hantar noti ke? Oh, noti saya masuk lagi. Okay, sekejap. Okay, dah Okay. So, for your information, kalau you tengok handouts yang telah you download, okay. So, ini. Saya nak terangkan ni dulu. Okay. Muka surat hadapan adalah table forward. Table untuk relative atomic mass. Sekejap saya buka kat sini. Okay. Ni kita masuk tadi. Saya nak fokuskan kat sini dulu tadi. Okay. So, dalam exam, kamu tak dibenarkan bawa buku. Tak boleh bawa periodic table. So, dalam exam, dalam kertas soalan, kamu diberikan relative atomic mass. Alamak, sensor tangan dah. Okay. Kamu kena pandai main table ni. Okay. So, contoh kita tadi adalah elemen magnesium. Okay. Cara kita tulis isotope notation. Okay. A dengan Z. Okay. Tolong saya cari nilai A for the element magnesium. Jangan buka periodic table. Guna relative table atomic mass ini. So, mata kamu tengok kolom nombor 3 dan juga kolom nombor 4. For your information, relative atomic mass inilah kita punya mass number. Okay, kita punya simbol huruf Z tadi, huruf A tadi. Tetapi this is a nuclear number, dia mesti whole number. Kenapa dapat titik perpuluhan? Kejap lagi kita akan belajar sebab based on pada isotop konsep dia. Okay, contoh soalan saya tadi adalah magnesium. Mana cerita pasal magnesium sekarang? Ini. So, elemen magnesium, okay, proton number 12, and then nuclear number ataupun kalau dalam table dipanggil relative atomic mass. So relative atomic mass ada titik perpuluhan sebab dia adalah ambil purata. So tetapi bila kita tulis isotope symbol, ini mesti convert to the whole number which is 24. Okay, so which is your writing symbol adalah magnesium, proton number adalah 12 and nuclear number is 24. Okay, so the problem is why this data given decimal places disebabkan oleh konsep isotop. Okay, kejap kita akan masuk. Yang kedua adalah list of constant value. So dalam exam kamu tidak diberikan formula, tetapi kamu diberikan nilai-nilai constant yang digunakan untuk buat calculation. Kita akan guna nanti, saya akan ajar macam mana nak guna list constant bila kita dah jumpa soalan. Okay, so kita belajar tadi adalah soalan ni tadi. Okay, so bagi siapa yang tak lepas hantar viewboard tadi, saya nak lepas ini, okay, saya akan keluarkan satu dekat dalam GC, jawapan kepada soalan ini sahaja. Okay, right. And then for the exercises question, okay, dia minta isotop. So jawapan dia apa? Okay, saya panggil seorang lah. Sekejap, nanti kan slow sangat. Nak habis masa dah ke? Belum. Okay, sekejap Okay. Panggil kita tak best juga.
Okay, buat dulu siapa yang tak buat lagi? Sebelum saya panggil nama jawapannya. Tak apa, okey lah. Okay, so soalan exercise 2 species 4A. So species 4A saya nak nama dia Vinesh, anak lelaki Chandran, H34. Okay, ada kan? Ya, madam. Ya. So, what is your writing answer for here? A A, on like and then so, and then the proton number 2. 4. Okay, proton number di mana? Dekat kaki kan? Betul. Ya. Okay, sini 2, and then nuclear number berapa? 4. Ya, betul. Soalan ni pula dia tak bagi nuclear number. So you kena trik lah. The combination proton number and neutron number you add up. So you akan jumpa dekat sini the total of nucleon number. Okay. So sebab itulah dia 4. Okay. And then kat sini C. Kalau C pula, okay, saya nak tanya sekarang H1T 3 Tan Ying Yi. For Ya, C, madam. ada okay. For the element for C, this is a neutral species, anion or cation. For C, Sorry, madam, pardon. okay. For the C species here, for this is a Yes. C species, okay. This C can exist as a atoms or ions. Which one first? The answer. Atom. Okay, atom. Is it atom? Okay, so how about the question A tadi? For the species A is atom or ion? For A. Atom. Yes, A is atom. So, the character here is neutral atom. Okay, tetapi how about C? Is it atom? Okay, tak apa. Kita cari yang lain mana boleh tolong. Okay, Maizatul Alpha. Ya, Okay, saya. okay, Maizatul Alpha H1T3. Okay, C. Atoms or ion? Bagi saya atom. Atom. Okay, so jawapan yang sama. Okay, next. H3P4. Saya panggil nama dekat sini. Nur Umairah Budiman. Ada Nur Umairah Budiman? Ada, madam. Okay, so C. Atoms or ion? Saya pilih atom. Atoms, okay. So seorang lagi saya nak panggil nama Chua Zingshun. Betul tak saya panggil ni? Chua Zingshun. Betul. C4. Okay. So Chua, atoms or ion for the species C? Atom. Atoms. Okay. So all of you state this is the atoms. Okay. So what happened? Okay. Kamu tengok yang slide ni kan? Jangan tengok slide yang saya punya. So saya stop present yang ni dulu. Nanti kamu student tak jumpa. Cerita apa sekarang ni? Sekejap ya. Okay. So sekarang ini, okay, all of the students state this is the atom. Is it correct atom? So for the element C, we have the value of a proton number. So your writing isotope should be A, Z. Okay, A dengan Z. A mesti proton number. So proton number C adalah 1. So maksudnya kita gantikan okay, simbol Z ini dengan nombor 1. Okay, and then A should be nucleon number, hasil tambah proton dengan neutron. 1 tambah 1, 2. So maksudnya nucleon number kita sini 2. Okay, so we have a problem at here. If you refer to the A equation, the proton number and the electron number are same number. So what is the character?
A is neutral atom. But for the C here, the number of the proton is equal to the number of the proton also. Sorry, electron dengan proton sama. So maksudnya dia juga neutral atom. So the writing isotope is here. So betul lah semua jawapan per orang yang saya panggil tadi. Tetapi kalau the equation of the D pula. Okay, kalau D kita nak tulis macam mana simbol dia? Proton dia adalah 7. Okay, proton number 7. And then the nuclear number, the add up 7 plus 7. Okay, 7 plus 7, 14. And the electron number sekarang 10. Bermaksud nuclear number lebih tinggi daripada proton. So dia berapa lagi tinggi? 3. So bila electron number lebih daripada proton bermaksud atom tersebut menerima elektron sebanyak mana? 3. So dia akan jadi anion. Tetapi charge positif ke charge negatif? Negatif. Yes, charge negatif. So kita tulis 3 negatif ke negatif 3? Which one? 3 negatif. Okay, good. 3 negatif. This is always occur in your writing ataupun the previous student answer pada sesi yang lepas. Careless mistake in writing. Okay. So when I see to the ruangan chat sekarang, kejap. Jessica, are you okay? Still lagi confused? Jessica? For C. Okay, confused for C lagi. Okay. So, saya ulang semula. Sekejap saya buka sini lah. Okay. Alright. Okay. So, kalau elemen C tadi, okay, kita tengok balik data C. Okay. C tadi, elemen C, proton dia bagi 1. Neutron. Okay. Neutron 1 and then electron 1. Okay. So, bila kita trace, sekiranya nombor proton and nombor elektron adalah sama. So, bermaksud dalam atom tersebut, so katakanlah ini atom, okay, ini proton duduk. So, proton itu adalah positif 1 dekat dalam ini. So, the outside is the electron. So, berapa banyak electron at the shell? Sama, 1. So, bermaksud C ini adalah atom, bukan ion. Sebab itulah the writing isotope notation C, proton number 1, nuclear number adalah 2. Tetapi, if you refer to the equation of the B, tengok B pula. Okay, kalau B equation, okay, kalau B, proton dia bagi 1, neutron 2, and then electron kosong. So, when I convert into the diagram of atom, okay, nukleus kita ada 1 je elektron, ini nukleus. And then dekat outside atom ada shell. Okay, kita hanya ada berapa elektron dekat outside sekarang? Kosong. So, maksudnya dekat luar ni dah tak ada elektron. And then, inside the nucleus also, we have a neutron. So, neutron dalam ni ada 1, 2. So, bermaksud, okay, inilah nuclear number kita. So, hasil tambah 1 dan 2. So, we write the isotope notation, nuclear number is 3, proton number here is 1, and the charge of here. So, ada tak elektron dekat luar? Kosong. Maksudnya dekat shell ni asalnya kalau di atom ada 1. So, dia buat apa? Dia telah keluarkan elektronnya. Sebab itulah dalam data dia given kosong. So, bermaksud dia jadi charge positif ke negatif? Positif. Good. Positif. Positif berapa? Positif 1. So, bila positif 1, tak perlu labelkan nombor 1. Just simbol positif simbol sahaja. Get it? Boleh? Okay, so I hope all of you already done lah. Okay. So, next lesson. Ada masalah tu ke? Ke tengah pening? Boleh ikut kan? Boleh. Faham Yeah. dah. Dah faham Faham ya? Okay, Dah. okay. Alright, good. Okay, so this is kita proceed the lesson yang agak quite tough juga.
Okay. Untuk lesson muka surat 7, definition saya let to you lah. So you boleh carilah jawapan dia dekat dalam buku lesson kita. Okay. So kita pergi dekat sini. Okay. Soalan B ni pula. Okay. Kita main nak main tak? Write the isotope notation. Sama je. Boleh saya tinggalkan kamu untuk buat? Faham kan? Boleh. Boleh Okay. Boleh. Okay, boleh. Saya nak masuk lagi deeper punya konsep ni. Okay, yang ini. Okay. So for this concept, okay, kita pergi kepada term relative mass. Okay. This relative mass is refer to the Y, the table yang muka surat pertama tadi, dekat kolom nombor 4 ditulis kat tajuk dia lah relative atomic mass. So sebab tu data kita diberikan perpuluhan. Kenapa? Okay. Disebabkan oleh ini, definition relative atomic mass dia. So dia kata, mass of one atoms pada satu elemen. Sebab dalam chemist kita ada specific element. So one element consists maybe one or more atoms, right? So maksudnya mass of one atom of an element make a compared to the 1/12 mass of the carbon 12. So bermaksud, contoh, saya ada elemen magnesium. Okay, saya compare kan dia mass of one atom magnesium, I compare to the mass of one atom carbon 12. Mass atom carbon 12. So for your information, the mass of atom carbon 12 ini berat dia adalah 12.000 AMU. Okay. So definisi tersebut kita boleh convert kepada formula. So kita boleh kira okay. So relative atomic mass dia mesti berat satu biji atom. Elemen tersebut bahagi dengan 1/12 karbon 12 darab dengan 12 AMU. So finalize, for your information, relative atomic mass tak ada unit. No unit. Tetapi mass of one atom ada unit. Unit dia adalah AMU. So 1 AMU is equivalent to the 1.66 times 10 to the power of negative 24 dalam bentuk gram. So selama ni you belajar dekat sekolah, kita guna je nilai dalam periodic table. So sekarang ni kita belajar kenapa nilai dia begitu. Okay, kita cuba buat example satu. Okay, so analyze dulu. Cuba. Okay, ambil pensel, try hands on dahulu. Kita nak nampak, nak tahu idea. Okay. Okay, for the example number 1, page 8. Ada soalan tanya terus Okay. Madam nak try? Yes. Okay, good. Suara siapa tu? Hassan. Okay, good Hassan. Okay, sekarang ni you nak try kan? Okay, you nak try. Tangkap, you tulis atas kertas kan? Okay, you tangkap gambar. Okay, lepas tu you pergi dekat link my channel ataupun link viewboard. Okay, dah tangkap gambar. You pergi dekat pilihan upload simbol ni. Jumpa tak simbol ni? Simbol throw. Mana? Jejak. Kamu pergi dekat link. Pergi kat Dekat my link saya tu. Kamu klik dekat viewboard. Masuk semula nama. Dah masuk kan? Okay, lepas tu dekat bawah sekali tu dia ada simbol tambah, throw, gambar ni. Gambar apa? Gambar kapal terbang. Gambar ini. You klik. Klik butang tu. Sekejap, saya tangkap gambar sekejap. Sekejap, saya tangkap gambar. Ni dah ada yang dah hantar ni. Okay. Hantar. Okay. Cikgu kena tulis soalan Ha? Kena tulis soalan ke ataupun bagi Tak jawapan payah, tadi? jawapan je. Okay, saya dah dapat satu data.
Okay, siapa nak hantar boleh? Saya nak 3. Saya nak 3 jawapan sekarang. 1 dah ada. Guna butang throw. Okay, 1 ni siapa Ini soalan tadi lah. Ha? Siapa? Ini soalan yang history tadi. Oh, ni soalan HP tadi. Okay, baru perasan adik. Okay, tak apa, saya padam. Okay, so siapa nak hantar? 3 pilihan dia. Ya, saya terus muda. Okay. So, boleh saya pick kan tadi suara siapa tadi? Hasan Hasan nak. 1 lagi. Yusof boleh Yusof? Saya nak jawapan Yusof. Saya nak 3. And 1 lagi jawapan saya nak. Madam, satu atom karbon tadi berapa? 12 AMU. Okey. 12 AMU. 12.000 AMU. Okay. So lagi 1 saya nak siapa ya? Sanggitarisari. H1P3. Ada Sanggita kan? Sanggita respon Sanggita? Ada, madam. Okay, boleh. Okay, tangkap gambar sekarang jawapan kamu. Hantar, you snap gambar. Lepas tu, you pergi dekat viewboard, klik upload. Lepas tu you tekan butang throw dekat saya akan dapat. Okay, yang lain mari cuba, kita tengok. Sebab ni konsep dia tu sikit. Okay, so saya dah dapat 1. Okay, lagi 2. Tapi saya tak pasti betul ke tak tu. It's okay. Belajar dengan saya bukan nak cari jawapan betul salah. Okay, kita nak belajar konsep dulu. You faham konsep, saya suka yang salah. Sebab kenapa? Yang salah itu berlaku penambahbaikan. So, kita punya members kita boleh ingat sama-sama, oh jangan buat macam ni nanti. Kalau yang betul payah sikit, saya nak komen. Saya lebih suka yang salah. So, maksudnya jangan pula hantar yang salah. Cuba sedaya upaya dahulu. Okay, jangan risau. Okay, 1 data dah dapat. Okay, terus. Okay, lagi 2. Tadi saya minta siapa? Sanggitas dengan apa tadi saya sebut ni? Apa yang saya sebut nama tadi? Yusof. Yusof. Okay, okay. 2 lagi. Lepas ni soalan lain pula. Ready yang lain? Okay, entar lagi cepat. Tak apa, salah is okay. Jangan risau. Kita baru first lesson. Biar you fahamkan cara belajar dulu. Baru kita boleh smooth lah lepas ni. Yang lain tu praktis jangan senyap pula. Buat. Okay, so second dah masuk. Okay, 1 lagi. Okay, 1 lagi. Sekejap ya, yang lain kita buat sama-sama. Yang first ni jawapan Hasan. Yang second ni jawapan siapa? Ni jawapan siapa? Yusof. Okay, Yusof. Maksudnya Sanggita lah last sekali. Sebab saya kena download dulu baru saya boleh tulis nama. Kat sini dia hanya boleh keluarkan dia punya result je. Okay, another one. Okay tak Sanggita?
Okay, kejap. Alright. Okay. I'm waiting for you. Okay tak? Ada problem dengan line? Sanggita? Okay. Avinash terleft line ni. Okay. So tak apa, sementara tunggu. Yang terleft tu tolong kita cuba masuk balik Okay, kita discuss satu skrip dahulu. Okay. So, soalan tu minta dekat sini. Okay. There are given the question. Okay. Determine relative atomic mass. Okay. Determine relative atomic mass. Okay. For element Y. Okay. For element Y, if the mass of one atom. So, sepatutnya kita akan tulis dahulu mass. Ambil dulu ayat ni. Okay. Mass of atom Y, okay, kepada carbon 12. Mass of carbon 12, okay, adalah 0.75. Okay. So adalah 0.75. Kita sensor sekejap. Okay. 0.75. Okay. So, for your information, for here, this is a compared. So remember, this is a relative. Relative must be compared. So bila compare, you punya writing, we can write in form of fraction. Ni, kita boleh tulis dalam bentuk fraction. Alamak, dia lari pula dah. Okay, thank you, Sanggita. Okay, nanti saya buka. Okay, and then, so what happened for here? Sini So, daripada fraction, you boleh tulis Y compared to the carbon 12, okay, equal to 0.75. Okay, so dia nak mass of carbon 12. So, daripada konsep math, kita buat apa? Kita akan darab silang. So, kita akan dapat dekat sini mass, okay, element Y equal to 0.75, okay, times mass of carbon 12. So according to our lesson, berapa mass carbon 12 tadi? So dia adalah 0.75, okay, darab dengan 12.000 AMU. Okay, for information, unit this is a compulsory. Sebab kita belajar mass of one atom. Okay, so bila mass of one atom, okay, so what happened to here? So you boleh tekan calculator lah. Okay, bila you tekan calculator, you can find the answer berapa sepatutnya. Jawapan dia adalah 9. Tetapi your writing answer should be based on to the similar decimal place from the constant given. So 9.000 AMU. So inilah mass of carbon 12. Cara penulisan sebenar. Okay, so kita check your friend's answer here. Okay, cara penulisan ini step maths. So dia boleh dapat markah 1. Cuma, okay, X and then your final answer mass of carbon Y 9. Dia dapat dah sini 9 kan? 9 kan? And then darab pula dengan 12. Okay, nampak tak dia adalah 2 kali redundant. Sepatutnya jawapan dia hanya sampai sini sahaja. Sebab itu bila kimia, kita kena menjawab dulu statement. Okay, so statement kita dekat sini. Sinilah statement sebenar kita, mass of carbon 12. Sebab itulah step dia hanya darab dengan sekali sahaja 12. So your friends punya answer ni dia dah betul. Cuma dia redundant lagi darab dia dengan 12. So dia akan salah pada final answer. So macam mana nanti dalam exam padahal ada nombor 9. Dia hanya dapat markah step sahaja. Kenapa dia hilang
pada writing answer, jawapan dia mesti decimal place yang sama dan juga unit AMU. Faham? Dapat? Okay, boleh Okay. Okay, next for the second script. Okay, second script. Okay, komen. Komen, kita komen kat sini. Okay, boleh tak? Markah pertama, RAM for Y, so di label dicari Y, 12 darab 0.75. Boleh dapat markah step tak? Dapat sebenarnya. Sebab dia faham, dia ikut ratio tadi, cuma dia tak buat step daripada mula. And final answer tidak diterima dari segi sains, dari segi kimia. Kimia dia mesti spesifik. Dekat mana? Step yang sama macam kawan kamu sebelum ni. Okay, dia kena tulis 9, at least 9 AMU. Alamak, 9 AMU. Sekiranya you tak tulis 9.000 AMU, it's okay lagi. Sebab dalam silibus kamu sekarang, dia tak tekankan sangat decimal place. Yang penting, alamak, value dan juga unit. Faham? Okay, so the last answer. Mana tadi? Alright, mana jawapan dia? Ni kot. Okay, for this answer. Okay, tengok. Komen. Sama macam jawapan yang mula-mula tadi, betul? Okay, so what should you do here? Okay, kita check balik. 0.75 per. Okay, sebenarnya ini adalah definisi relatif atomic mass. Dalam soalan, dia minta apa dalam soalan? Ayat terakhir dia. Okay. Determine relative atomic mass. Nampak kat situ? Okay. So, sebenarnya, ini sebenarnya membawa kepada kesan relative atomic mass. Betul, jawapan dia tak ada unit dah. Tetapi, bila didarab pula dengan 12, so dibagi keluar unit gram. Okay. So, ini possibility dia akan hilang markah keseluruhan. Okay. Macam mana nak jawab cara penulisan sebenar? Dia begini. Macam saya terangkan tadi. Okay, ni tadi saya ulang balik supaya you nampak cara tulisan. Okay, saya tulis balik. Okay. Sorry, lari dah. Okay, it's okay. Sekejap Okay. So sekarang ini kita pergi kepada ayat soalan. Dia nak perkataan relative atomic mass. Untuk siapa? Okay. Y. Okay. So maksudnya relatif ini adalah mesti compare dengan carbon 12 tadi. So kita dah kira tadi. Okay. So mass of Y tadi kita dah compare dengan carbon 12. So you akan tulis minimum student akan buat macam ni. 0.75 darab dengan mass of carbon 12. Okay. So dia akan jadi sama dengan 0.75 times. Okay. 12.000 AMU equal to 9.000 AMU. Okay, saya tekankan kat sini. Yang ni tak tulis pun is okay. Yang penting masih lagi ada unit AMU. Okay. Tetapi soalan tu minta relatif. Satu lagi markah dia cari. Maksudnya compare. So therefore, relative. So dalam exam, kimia ni you kena labelkan apa yang you cari. Okay. Relative atomic mass. Okay. Mass. Apa simbol dia? AR. Okay. So kita boleh buat dekat sini. AR sama dengan mass of one atom mass of one atom of an element. Inilah berat dia. Kalau definisi kata. So 9.000 AMU mass, ikut definition relative atomic mass mass of one atom of an element compared to 1/12 mass of carbon 12. Okay. So therefore, okay, so your answer can be right at here. Okay, equal to, so 9.000 AMU over 1/12 darab dengan
12.000 AMU. Okay. So dekat sini saya nak tekankan. Okay. Kenapa mesti masuk lagi dalam formula relative atomic mass ni? Okay, sebab soalan tu minta relative. For the second part, the function of relative sebenarnya dia nak cancel out the unit AMU. And then 12 cancel. So our final answer only 9.000 sahaja. Ataupun dibagi je 9. So baru dapat markah satu lagi final answer. Okay, ada soalan nak tanya? Dia soalan tu simple, tapi sebenarnya step cara penulisan dalam kimia perlu ditekankan. Get it? Guys, any question? Boleh? Senyap ni okey kot? Boleh, madam. Boleh, okay, good. So boleh? Alright, saya teruskan? Tempat salin? Tak apa, Baik. nanti okay, kalau tak, okay, salin dulu. Kalau tak sempat, jangan risau. Saya akan masuk dekat dalam kita punya Google Site. Okay, saya nak bagi konsep yang seterusnya. Jadi kena study balik lah. Dah Okay. Tak faham kena tanya terus tau. Okay ni. Tadi kita belajar perkataan atom. Okay. So sekarang ni saya buka muka surat dalam template kamu dalam handouts kita muka surat 9. Okay, muka surat 9. Relative molecular mass. Video saya tak nak buka lagi sebab setting komputer saya tak betul lagi. Okay. Disebabkan kita belajar molecular mass, bermaksud your writing symbol mesti huruf M capital letter. M capital letter. Tadi atom A. Okay. Definition dia sama cuma beza dekat sini. Mass of one molecule of a compound compared to the 1/12 of mass carbon 12. Okay. So contoh dekat sini ni cerita semua pasal atom dan juga molecule. So dia sama. Apa application molecule? Molecule adalah combination two or more atoms dalam satu formula lah. Okay, kita cuba praktis dulu. Okay. So macam mana relative molecular mass ini? Okay, for your information, saya kembali semula. Okay. Relative molecular mass ini juga boleh dikira dekat sini. Ni perkataan dia, ni penting. Summation of relative atomic mass of n atoms inside the molecule. So for example, molecular formula is calcium oxide. So kita nak panggil dia relative molecular mass or relative atomic mass. So what is the answer for my question? Relative molecule mass. Molecular. Molecular mass. Kenapa? Sebab dalamnya ada dua biji atom yang dikombinekan. So kita akan panggil dia relative molecular mass. So berapakah hasil nilainya? So tak payah guna formula ni pun dah tak apa. Okay, you guna formula apa? Hasil tambah nilai relative atomic mass calcium tambah oksigen. So kalau you tengok balik muka surat 1, okay, muka surat 1, jumpa tak muka surat 1, table relative atomic mass, berapa nilai kalsium? 20 ke 40.1? Siapa nak jawab? 40.1. Okey, betul. Jangan salah ambil ambil table hujung sekali. 40.1 tambah 16.0. So dapat nilai. Ingat, relatif jawapan dia tak ada unit. Sebab kenapa? Nilai tersebut telah dikomparekan dengan mass carbon 12. Faham adik? Faham, insyaAllah. Okay, so ni sama je sebab di video terangkan, nanti boleh go through. Sebab dalam YouTube pun boleh. Okay, sekarang ni saya nak menjawab kepada soalan, nak habis masa dah sebenarnya. Okay, kenapa dalam table relative atomic mass mostly ada decimal place? Disebabkan oleh konsep mass spectrometer. Mana mass spectrometer? Inilah diagram dia. Rugi pula. Saya punya komputer ni setting saya tak betulkan lagi. Okay. So, saya buka sikit je supaya you nampak apa itu mass spectrometer. Sekejap Tak aktif ni. Tak dengar apa-apa kan? Tak yalah, saya cakap seorang je kan. Okey, ni je. Okey. Dah. Okey. Ni, besar sikit. Alamak. Alright. Sekejap dia macam ni. Saya nak tunjukkan dia punya pattern je. Okey, kejap.
Okay. Saya tutup terus. Ni je saya nak. Ni. Okay. Dalam mass spectrometer, you didedahkan dengan ni. Okay. Dulu kita belajar dia punya function, sekarang ni tak. Elemen tersebut kita inject dekat this part, dia akan flow masuk di sini, dia akan melalui heated chamber, lepas tu ada magnetic chamber, lepas tu keluar detector. So syllabus kamu hanya baca graf sahaja. Okay, ini je kita punya syllabus. So daripada graf ini, okay, kita kena interpret dia ada berapa isotop. Siapa boleh tolong jawab soalan saya? Kita besarkan balik. Okay, daripada graf di sini, okay, I want Ahmad Danish. Ada tak Ahmad Danish? Ahmad Danish? Ada madam. Ada. Okay. Daripada diagram ini, teka je dulu, salah tak apa. Okay. Ada berapa isotop elemen tersebut? Isotop. Isotop. Pernah dengar masa SPM kan? Isotop. Isotop. Okay, ada berapa? Dua. Ada berapa biji atom dalam ni? Ada 2. Okay, macam mana you tahu ada 2? Itu homo atoms ke? Macam mana tahu ada 2? Sebab benda dia sama kot. Benda yang sama. Okay. Benda dia sama. Alright, okay, thank you. Okay, last question I want to ask siapa ya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab soalan ni? Soalan saya, daripada diagram ni ada berapa sebenarnya isotop untuk elemen ZR? Saya. Okay, saya tu Fauzan. Okay, Fauzan ada berapa isotop bilangan dia? Maksud ada berapa isotop dia? Berdasarkan graf tu je kan? Ya, betul, berdasarkan graf kan ni? Ada berapa? 5. Macam mana you tahu 5? Tu ZR semua tu ZR. Okay, pandai pun, nampak sebenarnya. Okay, dalam exam nanti kita hanya belajar baca graf. Okay, tapi kalau dia tak bagi graf pun dia bagi statement. Okay, katakan daripada graf, you kira peak je. Okay, 1 peak yang pertama, peak yang kedua, third, fourth, fifth. So maksudnya ZR ini dia ada 5 biji atom. So definition isotop adalah 2 or more atoms. So kita jumpa 5 biji atom ZR yang sama apa? Dia sama proton number dia tetapi berbeza nuclear number dia. Ini. So isotop pertama, nuclear number dia 90, 91, 92, 94, 96. So bermaksud daripada kelima-lima atom ZR, kita carilah dia punya specific value yang kita belajar tadi, relative atomic mass. So daripada isotop tersebut, kita cari purata. Purata itulah memberi value kepada dalam table, periodic table ataupun table yang mula-mula constant kita tadi. So bila kita tengok dekat sini, you tambah, kira purata, lepas ni you akan jumpa mostly ZR90 lah yang digunakan sebagai rujukan dalam periodic table. Kenapa? Ni saya nak discusskan kenapa. Sebenarnya belajar matrik ni adalah kita mencari sebab dan akibat. Okay, sekarang ni kita belajar kenapa mesti ada titik perpuluhan dan kenapa ada 90 yang paling tinggi kat sini. Okay, this part. Okay, and then tujuan mass spectrometer ni pertama dia nak cari isotop, nak cari abundant. Abundant tu maksudnya puncak-puncak tadi. Ketiga adalah nilai relative molecular mass-nya. Okay, sabar nak habis masa dah. Habiskan ni sikit. Okay, ni contoh. Okay, mass spectrum. Magnesium. Okay, magnesium elemen bila kita tengok graf dekat sini kita dah tahu oh ada 3. So maksudnya elemen magnesium, elemen magnesium ini dia ada 3 biji atom. Okay, magnesium, okay, dia ada 3 biji atom iaitu magnesium berapa? Magnesium 24, proton number berbeza, nuclear number berbeza and then dia ada magnesium 25 and another one atom is magnesium 26. So ini dah merujuk kepada definisi isotop. Okay, lagi proton number setiap elemen itu sama. So 12, sini pun 12. Cuma kenapa kita kena cari purata? Sebabnya kita nak tahu nilai sebenar relative atomic mass yang ada dalam table kita tadi. So kita akan kira purata. So average atomic mass ni adalah
the summation of the abundance. Mana abundance? Ini. Ini abundance. Okay. Ini nilai abundance kita. Okay. So abundance ini berada dekat part CY. Dia ada 2 unit. Antara relatif, kadang-kadang dikeluar persen. So kalau persen senang, hasil tambah semua ni adalah 100. Tapi kalau dia relatif, you must add up them. Okay. So the summation of the abundance for each isotope. So bermaksud abundance ni 63. Okay. Darabkan dengan 24 tambah 8.1 darab 25, 9.1 times 26 over total abundance. So for example, for this diagram. So maksudnya muka surat 10 sekarang. Okay, lesson kamu muka surat 10, diagram ini. Okay, saya bawakan slide ni supaya nampak lagi. Saya lebih sikit boleh masa? Ke dah penat dah? Boleh. Boleh, berhenti tak habis, dia tak tahu pula tempo dia. Sebab you dah nampak kepahaman tu. Nanti dulu. Okay, macam ni. Okay, kita discuss dulu. Kenapa kita mencari relative atomic mass? Kenapa nilai dia ada titik perpuluhan disebabkan oleh faktor isotop. Okay, so macam mana nak kira? Okay, kita baca graf balik. Ikut formula. Okay, so peak yang pertama, line yang pertama, abundance. Nampak tak soalan ni? Tapi dia bagi persen. So, kita masuk nilai persen lah. So, dia akan bagi 90.5. Okay. Darab dengan berat AMU dia. Tapi sekarang nampak tak saya labelkan sini U. So, unit AMU adalah sama sahaja unit dia adalah simbol U. Atomic mass unit. Okay. Tambah 0.3. Peak yang kedua. Darab dengan 21 tambah 9.2 over 22 over hasil tambah semua peak of the isotope kita. Maksudnya hasil tambah abundance kita, tambah semua. Disebabkan this is a 100%. So dekat bawah ni kalau you tekan calculator memang 100%. So dia akan bagi average masih lagi dalam unit AMU. Cuma bila kita nak trace nilai relatif, okay, so nak buat apa? Nampak? Saya dah tak terus dah compare. Saya terus bagi conclusion sahaja. So nanti dalam exam, you tak payah tunjuk apa macam saya buat mula-mula tadi. Macam mana saya nak buatkan relatif? Sepatutnya relative atomic mass untuk neon kena tulis, okay, 20.2 AMU over 1 over 12 darab dengan mass of carbon 12. Okay. Sepatutnya kena tulis macam ni. Okay. So, bila kita tahu cara masuk formula, okay, relative atomic mass, step dia adalah nak cancel unit sahaja. So, bila nak cancel unit, AMU cancel, sini pun cancel, sini cancel. So, kita tahu memang jawapan dia 20.2. So, dalam exam nanti, so you buat conclusion sahaja. Tanpa unit, you dah dapat 1 markah. Faham? Tanpa tunjuk step yang dekat bawah ni. Sebab you dah faham definition. Okay, get it Boleh? Boleh. Okay, Boleh. Boleh. Dah faham dah tu. Okay, so memandangkan kita dah habis masa sebenarnya ni. Okay, tugasan kamu pada hari ini. Nampak tak muka surat 11, lesson kamu sekarang? Example 2. Okay, example 3. Example 4. 3 soalan. Okay, and then, okay, minggu ni dah habis tau kimia. Tetapi sepatutnya kita kena cover 3 jam. Plan dia adalah minggu ni mesti habis 3 jam. Okay. Jangan masalah. Yang penting example 2, example 3, example 4 wajib. Lepas tu pula you tengok pada lesson 2. Okay, lesson 2 muka surat 12. Buka sekejap, go through sekejap. Lesson 2 muka surat 12. Sebelum habis kelas, sekejap saya present yang ni lah supaya nampak apa benda saya cakap. Okay. Nampak tak lesson 2 muka surat 12? Okay, so what should you do? Okay, so dia semua soalan je kan? Betul tak? Betul. Okay, dah penat dah tu. Sekejap sebab ni mula-mula ni dia kena guide dulu. Nanti sekarang saya dah boleh lepaskan kamu dah. Mana saya minta ada soalan ni Okay, so dia muka surat 12 tadi. Okay, so example 1, 2, 3 tu wajib Okay, sampai 4. Okay, dekat sini kalau you tengok lesson 2. Lesson 2,
hanya latihan sahaja. Sampailah muka surat sebelum lesson 3. So maksudnya kita ada 7 soalan dekat sini. Tetapi apa yang patut you buat adalah banyak sangat pergi ni. Salah. Banyak sangat. Sekejap. Start screen. Okay, nampak tak lesson? Okay, pinkan saya sekarang. Sekejap takut you dah salah pin. Sabar, nak habis dah ni. Okay. So pada lesson muka surat 2, lesson muka surat 2, saya nak hanya ini sahaja soalan dia. Soalan nombor 3, nombor 2, nombor 3, 4 dan 5 sahaja daripada 7 soalan. Itu adalah preparation pada second lesson nanti. So kena buat dululah. Okay. So kena buat dulu tau. Preparation untuk second lesson nanti. Sebab saya nak ceritakan macam mana you dapat jawapan nombor 2, 3, 4 dan 5. Cuma tugasan untuk hari ini adalah, so nanti dekat dalam GC saya akan buka. Okay, saya akan buka untuk you hantar jawapan example 2, example 3 hingga example 4 dalam GC. 3 soalan sahaja. Soalan yang latihan sebelum ni tak perlu. Okay, dapat dalam GC. Okay. Pada member yang bukan email MOE, you masuk dalam GC Gmail. Nanti saya akan bagi link untuk join Gmail. Faham? Dapat? Okay. So sampai bila? Sampai bila? Okay. Bila last yang you boleh hantar? Saya tutup sampai hari Ahad boleh? Boleh. Boleh, madam. Maksudnya hari Ahad tu sampai yang lesson 2 punya question. Okay. Lesson 2 mesti siap dulu sebelum masuk kelas nanti jawapan dia. So tak perlu hantar lah? Tak perlu hantar. So maksudnya hari Ahad saya nak tengok jawapan 3 je. Example 1, example 2 dan example 4 sahaja. Faham? Yang jawapan lesson 2 buat juga. Tetapi tak perlu hantar. Hantar bila? Saya akan tanya masa kelas kedua perjumpaannya minggu depan. Faham? Okay, saya harap jelas Okay, so cukup untuk hari ni. Kalau ada masalah sepanjang latihan, PM saya. Right? Okay, so kita end of our class. Make sure pada siapa yang tak key in attendance lagi, tolong key in. Okay, sebab saya nak hantar report ni kehadiran pelajar. Okay, so kita boleh end of our class. Make sure hantar sebelum hari Isnin. So hari Ahad tu 12.30 hari saya dah tutup line. 3 soalan sahaja. Okay, done. Thank you. Alright, thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome. Yeah. So lesson tu 1 sampai nombor 5 kan? Lesson 2 we have the 7 question, nombor 1 sampai nombor 7, betul kan? Okay, so lesson 2 itu saya nak you fokuskan soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 sahaja. Untuk mesti siap daripada 7, 5 soalan tersebut mesti dah siap. Nanti saya print screen yang mesti siap. So mesti siap tu maksudnya tak perlu hantar. Kenapa kena siap dulu? Sebab kita nak discuss jawapannya pada second lesson nanti. Ya, yang ni. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni mesti siap. Tak perlu hantar. So bila kita masuk second lesson, kita akan terus bincang jawapan bersama-sama. Tak adalah kita drag masa. Sebab konsep dia sama dengan latihan sebelum ni. Okay, so sampai nombor 5 lah. Yes, sampai nombor 5 je. Kalau you rajin, you pergilah nombor 6, nombor 7. Okay, noted cikgu. Alright, okay. Okay, terima kasih madam. Okay. Madam, Yes. sorry for being a late comer Right, it's okay. because I have poor internet connection. Right, okay, tak apa. This is a normal. Okay, it's okay. I'm sorry. Okay, so make sure you already key in the attendance, right? Already submit. So proceed your task for today. Okay, thank you, madam. Alright. Madam. Ya, saya.
Nak tanya. Boleh tanya, saya memang ada kat sini. Yang untuk relative atomic mass tu, untuk yang second punya equation yang ada abundance darab isotopic mass tu, Itu average atomic mass. average atomic mass tu, kalau dia punya jalan kira tu tak letak unit tak apa ke? Okey, jalan kira tak letak unit tak apa ke? Okey. Macam ni kan, jalan kira tak letak unit tak apa ke? Tak apa. Markah unit pada step tak ada. Dia hanya ada markah unit pada final answer sahaja. So maksudnya dia nak tengok markah dekat perkataan average. Unit average tu apa dia cari? Oh, AMU. Bila substitution tak ada unit is okay. Sama juga dengan relative atomic mass ni. Masa you buat substitution, you tak tulis AMU ni. Tapi you ada nilai. Tak apa. Yang penting final answer. Relative. Mesti tak ada unit. So markah unit hanya diberikan pada final answer sahaja. So tetapi nak elak careless mistake, better practice masuk unit. Kalau tak yakin tak apa. Okay, lepas tu dia punya jawapan akhir tu kalau saya tak tulis relative atomic mass, maksudnya saya berhenti pada 20.2 AMU saja. Okay, so maksudnya you akan hilang final answer. Contoh, final mark. Contoh dalam exam, markah dia ada 4. Okay, ada 4 markah. Saya tukar colour supaya kita nampak pengukuhan kat sini. Apa yang ini saya tak tutup rekod lagi tahu, nanti mungkin soalan yang sama kot kawan kamu akan tanya macam kamu tanya, saya share je. Okay. So katakanlah total mark dekat sini adalah 4 markah. Okay, 4 markah. Okay, so jawapan kamu hanya berhenti dekat sini je. So 4 markah tu dekat mana? Okay, katakanlah formula 1 markah, substitution 1 markah, unit tak tulis is okay. Okay, jawapan perkataan average ni tadi kita terima 1 lagi markah. Okay, 1 markah pada average. So kamu tak tulis relative, so maksudnya markah akhir ni kosong lah. So kamu hanya dapat 3/4 sahaja. So jawapan kamu masih lagi ada markah, cuma tak lengkap. Okay, faham madam. Alright, okay. Thank you madam. Alright. Atira? Okay.